Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar sekalian, bertemu kembali dalam YouTube ini. Pada kali ini saya akan membicarakan salah satu mukjizat saintifik Al-Quran dalam bidang ilmu astronomi, yaitu tentang pengembangan langit. Pengembangan langit ini dibicarakan ada kaitan dengan Big Bang Theory, dan ia bermula ataupun dikaitkan dengan General Theory of Relativity yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun 1915, di mana daripada teori inilah kemudian dikembangkan pada konsep Big Bang Theory, dan di antara proses yang berlaku ialah langit sentiasa mengembang. Teori Albert Einstein ini dikembangkan oleh seorang pakar fizik pada tahun 1922, Alexander Friedman, yang menyatakan bahawa alam ini terus mengembang, dan ia menyokong teori Big Bang ataupun teori ledakan besar. Pada tahun 1912, Westo Sleeper yang mengkaji melihat tentang nebula spiral, beliau mendapati bahawa nebula ini bergerak menjauhi bumi. Namun demikian, pada ketika itu beliau masih belum menyedari bahawa nebula spiral ini merupakan satu galaksi yang berbeza dengan galaksi Bima Sakti. Beliau menyangkakan bahawa nebula spiral ini berada di dalam galaksi Bima Sakti, namun ia sentiasa bergerak berjauhan daripada bumi. Dan semua nebula-nebula yang ada di angkasa, Westo Sleeper mendapati ia bergerak menjauhi bumi. Namun demikian, apabila Edwin Hubble berjaya mencipta teleskop pada tahun 1926, beliau dapat mengukur jarak nebula spiral yang bergerak menjauhi bumi. Dan di kala itu beliau dapat mengesan bahawa nebula spiral tidak berada di dalam galaksi Bima Sakti. Demikian juga kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Westo Sleeper sebelum ini tentang kewujudan nebula-nebula yang bergerak menjauhi bumi. Edwin Hubble mendapati bahawa kelompok-kelompok nebula yang bergerak menjauhi bumi ini adalah merupakan kelompok galaksi yang berada di luar galaksi bumi. Untuk makluman anda semua, pihak NASA menjangkakan kewujudan antara 200 bilion hingga 400 bilion galaksi yang ada di angkasa selain galaksi Bima Sakti ini. Jumlah galaksi yang cukup besar, dan alam ini pun cukup besar, di mana di dalam galaksi kita Bima Sakti, Dr. Abdul Majid Az-Zindani menyatakan bahawa sekiranya anda mampu mengira 1, 2, 3 bintang, sebanyak 200 bintang dalam 1 minit mampu anda kira. Anda perlu mengambil masa lebih daripada 200 tahun untuk mengira, lebih daripada 2000 tahun untuk mengira jumlah bintang yang ada di dalam Bima Sakti ini. Dan dijangkakan bahawa jumlah bintang yang berada dalam galaksi Bima Sakti ini melebihi 200 bilion bintang-bintang. Dan di luar sana ada terdapat di antara 100 hingga 200 bilion galaksi. Setiap galaksi memiliki 200 hingga 400 bilion bintang-bintang. Subhanallah, luasnya alam ini. Dan galaksi ini bergerak saling berjauhan antara satu sama lain. Apa yang ditemui oleh Westo Sleeper bahawa nebula yang beliau nampak bergerak menjauhi bumi ini sebenarnya adalah kelompok galaksi di luar sana yang bergerak menjauhi galaksi Bima Sakti. Dan Edwin Hubble setelah mencipta teleskop mengesahkan perkara ini.
Ini berarti bahawa selepas berlakunya ledakan yang besar, angkasa kita terus berkembang, dan sampai sekarang angkasa kita terus berkembang. Sidang pendengar sekalian, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran tentang pengembangan alam ini, Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Zariyat ayat 47, di mana Allah SWT menjelaskan was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a, dan langit, banainaha, kami bangunkan dengan kekuasaan kami. Bangunkan kekuasaan langit ini adalah selain daripada bumi ini berada di atas, telah dianggap sebagai langit. Dan sebelum ini kita telah pun bicarakan tentang Big Bang, bagaimana ledakan besar ia berlaku, kemudian terbentuklah bintang-bintang, planet di angkasa melalui proses yang panjang. Dan proses ini yang Allah gambarkan, kami bangunkan dengan kekuasaan kami. Wasama'a banainaha, dan kami binakan langit. Sebelum ini Big Bang Theory kita telah pun bincangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 30, ya, di mana Allah SWT menjelaskan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Tidakkah orang kafir melihat bahawa langit dan bumi pada asalnya satu objek yang padu, lalu kami pecahkan, ledakkan ini, maka terbentuklah, terpisahlah daripada satu entiti, terpisahlah objek-objek yang kita lihat sekarang dengan adanya bintang-bintang, planet-planet dan galaksi-galaksi yang lain. Dan ia terus berkembang. Dan perkataan ia terus berkembang, anda perhatikan dalam surah Al-Zariyat 47 ini, was-samaa'a banainaha, dan langit kami binakan, kami bangunkan, bi'aidin, dengan kekuasaan kami, wa inna lamusi'un, perkataan dan sesungguhnya lamusi'un, kamilah yang mengembangkan. Maksudnya secara direct Al-Quran menjelaskan di sini bahawa Allah mengembangkan langit. Proses pengembangan langit ini berlaku. Dan inilah yang ditemui oleh Edwin Hubble setelah beliau mencipta mikroskop, setelah beliau mencipta teleskop, bahawa langit terus mengembang. Dan Al-Quran menjelaskan kepada kita 1400 tahun yang lalu bahawa Allah SWT lah yang telah menciptakan langit ini dengan kekuasaan Allah SWT, dan Allah sendiri yang mengembangkan langit ini. Wa inna lamusi'un, dan kamilah yang mengembangkan langit. Ini berarti berlakunya pengembangan di langit. Dan penemuan yang ditemui oleh para saintis membuktikan bahawa langit kita terus mengembang. Sidang pendengar sekalian, bagaimanakah Nabi Muhammad SAW yang hidup 1400 tahun yang lalu telah menjelaskan kepada kita tentang pengembangan langit ini? Bukankah ini satu bukti yang cukup jelas bahawa Al-Quran merupakan mukjizat saintifik yang datang daripada Allah SWT? Benarlah apa yang Allah SWT sebutkan, ya, dalam surah An-Nisa. Allah SWT jelaskan, inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, la ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi mereka yang menjadi ulul albab. Siapakah ulul albab ini? Allah SWT jelaskan dalam ayat seterusnya, alladzina yadhkurunallaha qiyama, mereka yang sentiasa ingat kepada Allah SWT dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junudihim, dan dalam keadaan pembaringan mereka, dalam keadaan mereka sedang berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka sentiasa memikirkan kebesaran Allah SWT pada makhluk ciptaan Allah SWT. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhan kami, tidak kau ciptakan semua ini sia-sia. Faqina adzabannar, jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Siapa yang sekalian, Nabi Muhammad SAW telah menceritakan kepada kita 1400 tahun yang lalu tentang pengembangan langit ini, dan para saintis menjelaskan hakikat bahawa langit terus berkembang sehingga sekarang
Mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, sedangkan Nabi Muhammad seorang yang buta huruf, yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Ini adalah bukti yang jelas mukjizat saintifik Al-Quranul Karim. Wahai manusia, renungkanlah, hayatilah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama kita semua. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.